Dah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni sama-sama membaca buku kitab Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram ashab rizam syallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Angkat sikit. Dia macam angkat sikit. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard muiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dan bumi yang disediakan orang-orang kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang hormati ya Fadil, tuan pengurusi kita, tuan imam kita, seluruhnya yang hormati Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dimati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kerana pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama untuk kita menyambung kuliah berkenaan dengan akhlak ataupun lebih pada mirip kepada tasawuf. Mudah-mudahan pengajian kita insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala serta keampunan daripada Allah taala, di mana burung di udara dan ikan di lautan memohon keampunan kepada orang-orang yang di dalam pengajian ilmu, insya-Allah. So malam ni kita sambung dalam bab sabar. Betul tak? Sabar. Bab sabar, muka surat apa tu? 187 kalau Jawi 78. 78 lah. Rumi 189. 189. Jawi? Jawi 76 76 sampai mana tu? Atas kari dan firman Allah Taala. Betul? Okey. Baik, kita sambung tentang bab sabar dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kan? Ada sambungan ayat tu. Di ayat sampai situ ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat dalam surah Sajadah.
Maksudnya waja'alna, dan kami jadikan minhum, daripada mereka itu ataupun setengah daripada mereka itu a'immah. A'immah mana ikutan ataupun pemimpin. Yahduna bi amrina, yang menunjuki oleh mereka itu bi amrina, dengan urusan kami ataupun dengan perintah kami, lamma sabaru, tak kala sabar oleh mereka itu. Tak kala sabar oleh mereka itu. Ayat ni nak cerita pada kita bahawa sebahagian daripada manusia ini akan diuji dengan berbagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebahagiannya ada yang sabar dan ada yang tidak sabar. Jadi bagi yang sabar, kami jadikan kepada mereka itu a'immah, ikutan, dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu beberapa ikutan, yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami tak kala sabar. Itu maknanya mereka menjadi ikutan kepada gulungan yang lain lah. Kerana dalam dunia ni kan, antara orang-orang yang biasanya mendapat kejayaan dalam satu benda yang dia ceburi, biasanya mesti ada sifat sabar. Tanpa sabar, susah kita nak sampai sesuatu kejayaan. Betul kan? Apa saja bidang yang diceburi, sama ada bidang berkenaan dalam bab-bab dunia ni, nak berniaga pun kena ada sabar. Lepas tu kalau nak belajar pun, nak dapat ijazah pun kena ada sabar juga. Sebab ada sebahagian kita kadang-kadang belajar pun tak sabar. Kadang-kadang sekat jalan je. Kadang-kadang sekerat jalan. Ada yang kadang-kadang tuan-tuan dah sampai buat tesis dah. Dah buat tesis. Dah orang kata, boleh katakan separuh lah tesis dia buat tadi. Tiba-tiba penyilia tak setuju dengan apa yang dia buat. Penyilia minta supaya diubah ayat ataupun kedudukan yang terdapat dalam tesis yang dia buat tadi. Mungkin ada ayat-ayat tertentu yang mungkin penyilia tak suka, ataupun mungkin kedudukan dalam tesis tu mungkin adalah benda-benda yang tak disetujui oleh penyilia. Kerana biasanya kalau buat jazah ni, biasanya ada seorang penyilia yang akan menyilia bagi setiap student. Ada yang 5 orang student dikawasli oleh seorang penyilia. Dikawasli oleh seorang penyilia. Jadi bergantunglah kepada universiti tersebut. Kalau universiti itu banyak dia punya pensyarah, jadi seorang student seorang penyilia. Kalau universiti itu tak banyak pensyarah, kadang-kadang dia ambil 5 student untuk seorang penyilia. Betul tak? Jadi dalam kita nak menyiapkan tesis kan, ataupun latihan ilmiah, susah jugalah. Kadang-kadang terpaksa mengikut kepada karenah penyilia itu. Kita dah buat A tapi dia tak nak, dia minta B kan. So maknanya kita kena sabarlah benda tu. Sabar, redha di atas apa yang berlaku, dan kita cuba perbaiki apa yang telah diminta oleh penyedia tadi. Dan insya-Allah bila kita sabar, insya-Allah kita akan berjaya menamatkan pengajian, berjaya menyiapkan tesis, dan insya-Allah lepas tu kita dah boleh convocation, dan bila dah combo dah dapat ijazah dah. Macam tu. Tapi ada di kalangan student ni tak sabar. Sekat jalan je, kadang tesis pun tak siap. Kadang kata masalah kewangan jugalah. Ada separuh tu masalah kewangan. Kemudian ada masalah lain, kadang-kadang komitmen. Sebabkan komitmen yang lain, jadi akhirnya gagal menamatkan pengajian ataupun pelajaran. Juga dalam perniagaan pun begitu juga. Persaingan yang hebat di kalangan peniaga lain pun boleh menyebabkan seseorang itu gagal dalam perniagaan dia. Kita juga kalau seorang menjadi pemimpin pun kena ada banyak sabar. Kerana pemimpin ni akan terpaksa melayan karenah di kalangan orang yang dipimpin. Apalagi kalau jawatan tu jawatan melibatkan dia ni ketua negara, jadi banyak pula terpaksa karenah orang bawah, sama ada karenah pengikut dia ataupun karenah daripada parti pembangkang kan. Parti pembangkang kita terpaksa ikutlah kan. Jadi kena sabarlah dalam perkara tadi. Para nabi dan juga para rasul, malah ada kalangan mereka itu yang mendapat jawatan ulul azmi. Jadi disebabkan oleh kesabaran yang tinggi yang ada pada mereka.
Baik, seterusnya dan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna bi ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya hanya saja yuwaffa disempurnakan. Yuwaffa ni bukan makna diwafatkan. Yuwaffa maksudnya disempurnakan. As-sabirun akan orang-orang yang sabar, ajrahum pahala mereka itu bighairi hisab, dengan tanpa dihisab. Tanpa dihisab maksudnya dia punya pahala tu sangat banyaklah. Berlipat kali gandalah pahalanya. Hasil daripada kesabaran yang dimiliki oleh seseorang tadi. Okey. Baik, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala juga telah menyatakan sabar dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Nampak? 70 tempat dalam Quran ada perkataan sabar. Sabar ni adalah satu kalimat yang tak banyak pun. Ada 3 kalimat je ataupun 3 huruf. Sadbara, sabar. 3 huruf je. Tapi nak melaksanakan tu adalah satu benda yang susah lah. Tu melaksanakan. Dalam rumah tangga pun betul juga. Suami isteri perlulah sabar. Suami perlu sabar kerana isteri. Isteri juga kena sabar di atas kerana suami. Kalau seandainya tidak ada sabar dalam rumah tangga, so sudah tentu akan berlakulah perceraian dalam rumah tangga. Malah rekod perceraian pun tinggi jugalah. Kalau di macam di Seremban ni, ialah boleh katakan orang kata hampir separuh lah. Kalau contohnya pernikahan didaftarkan, contohnya 2,700 pernikahan didaftarkan oleh 9, kan? Dalam masa setahun tu, kan? Perceraian hampir dalam 1,000 jugalah, atau 1,000 lebih sikit. Perceraian berlaku. Cuma perceraian itu bukan disebabkan oleh perkahwinan pada tahun itu. Kadang ada perkahwinan yang 10 tahun lepas, 5 tahun lepas ataupun 3 tahun lepas. Jadi pada tahun ini adalah berlaku perceraian dia. Bukan makna tahun tu berkahwin, tahun tu bercerai. Tak ada. Tapi ada juga pasangan-pasangan yang baru berkahwin kemudian bercerai. Ada juga. Anak 1, anak 2, anak 3 pun ada. Macam tu. Yang telah orang kata bercucu pun ada juga yang dah bercerai. Cucu pun bercerai juga. Cuma masalahnya bila berlaku perceraian, masalahnya ialah dari segi kadang-kadang dari segi macam anak perempuan tu bila nak berkahwin, masalah bagi mereka ialah untuk mendapatkan wali. Bila berlaku perceraian suami isteri, mak ayah bercerai, jadi menjadi masalahnya ialah kepada anak perempuan lah. Apabila mereka memerlukan wali ketika mereka nak mendirikan rumah tangga. Kadang-kadang ayah kan yang telah bercerai dengan ibu tidak memberikan kerjasama kepada anak yang nak berkahwin. Itu antara masalah yang berlaku lah. Baik, kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahu khairun. Fi sabri ala ma takrahu khairun. Artinya dan pada sabar itu barang yang engkau benci itu kebajikan. Artinya ada pada sabar itu barang yang engkau benci itu kebajikan. Maknanya barang yang kita tak suka itulah sebenarnya kadang-kadang benda itu memberikan pahala kepada kita apabila kita bersifat sabar. Tersebut Allah Taala sebut dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisaa'un min nisa'in wahai orang yang beriman, janganlah mencerca ataupun mencerca ataupun mencaci sebahagian kamu di atas sebahagian yang lain. Boleh jadi orang-orang yang kamu benci ataupun kamu tak suka itu lebih baik bagi kamu, dan boleh jadi juga benda yang kamu suka itu tak baik bagi kamu. Itu ayat Quran dalam surah Al-Hujurat. Itu maknanya dalam kesabaran itulah sebenarnya adanya pahala ataupun kebajikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak melaksanakan tu adalah satu benda yang susahlah. Macam tu.
Dan sabda Nabi Isa alaihissalam bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Kamu tiada mendapat kamu, ada dua kamu lah kan, bahwasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih melainkan dengan sabar kamu itu atas barang yang kamu benci. Sabar kamu di atas benda yang kita benci itu, kita sabar disebab benda itu menimpa pada kita lah. Contohlah penyakit kan satu benda yang kita benci, kita tak suka lah kan. Kerana bila penyakit ni kita susah lah nak pergi mana-mana. Bila kita tak sihat kan, kita tak sihat, susah tak kita nak pergi mana-mana, susah kan. Malah ada masanya kadang-kadang kita terpaksa dipapah oleh anak lah. Contohnya kalau orang sakit stroke kan, kalau orang sakit stroke kan, yang kadang-kadang dia punya satu badan ataupun sebelah badannya mati. Jadi kalau dia nak pergi mana-mana itu susah nak pergi mana-mana. Jadi anak terpaksa memimpin ataupun terpaksalah tolonglah bantu ayah tadi untuk pergi mana-mana. Contoh nak pergi kenduri ke ataupun nak pergi kerja ke, susah kan. Kalau nak katakan dia diarahkan supaya meletakkan jawatan, tak ada pula. Ataupun disuruh supaya berhenti segeralah. Ataupun kalau dia nak berhenti, kalau seandainya jabatan tidak membenarkan dia berhenti, dia kena juga bertugas atau berkhidmat setakat mana yang dia mampu. Dia kena datang juga ke pejabat bertugas. Bertugas mengikut kemampuan dia. Mengikut kemampuan dia. Jadi nak tak nak terpaksalah dibantu oleh anak lah. Tidak, kalau contoh nak pergi bilik air ke, nak buang air ke, susah juga dia nak bergerak. Jadi satu benda yang dibenci, kebiasaanlah. Benda-benda sakit ni satu benda yang dibenci, yang kita tak suka. Tapi sebenarnya benda yang tak suka itulah yang kadang-kadang menjadi baik bagi kita. Ataupun contoh lain, ubat ialah satu benda yang dibenci. Kita tak suka makan ubat. Macam saya pun tak suka makan ubat. Apalagi kalau makan ubat yang pahit kan, ubat yang kecil yang pahit tu. Tahu tak? Ubat apa nama tu? Ubat yang kecil ya tapi pahit. Punyalah ya Allah. Pahit nak mampus istilah kita lah. Pahit nak mampus lah istilah. Tapi nak tak nak kena juga makan. Kerana dia ubat. Kerana tak makan kan, maka boleh mudarat pada kita. So maknanya kat situ ada pahala lah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sabar. Okey. Seterusnya tuan-tuan, diketahui bahawasanya sabar itu 3 pangkat. Sabar ada 3 pangkat. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Yang pertama, pangkat yang lebih tinggi ataupun pangkat aliyun ataupun darajatul aliyun, pangkat yang tinggi, lebih tinggi dan lebih kuat. Bahawa menghina ia akan yang menyeru pada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Bahawa menghina ia, kalau kat sini dia betul. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghina ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Kalau di dalam sini dia apa? Pangkat yang lebih kuat dalam melawan serta menghina setiap perkara yang menyeru ke arah keinginan nafsu sehingga tidak tinggal sedikit pun untuknya kekuatan untuk mengerjakan keinginan nafsu itu. Seseorang tidak akan dapat sampai kepada peringkat ini melainkan dengan istiqamah, iaitu mengekalkan sabar serta berterusan serta bersungguh-sungguh. Ini pangkat pertama lah. Kuat dalam melawan serta menghina setiap perkara yang menyeru ke arah keinginan nafsu. Semana apa yang diinginkan oleh nafsu tadi, kita hinakan keinginan dia. Kita pelekehkan keinginan dia, kita merendahkan akan segala keinginan nafsu tadi. Sehingga tidak tinggal sedikit pun untuknya kekuatan untuk mengerjakan keinginan nafsu tadi.
keinginan nafsu tadi. Jadi ayat ini seolah menggambarkan bahawa nafsu itu dia mempunyai kekuatan. Nafsu itu ada kekuatan macam tubuh badan manusia kan. Manusia kan ada kekuatan pada tubuh badan kan. Okey. Ini ayat termasuk dalam ayat balaghah lah. Jadi dia menggambarkan bahawa manusia nafsu tu dia ada kekuatan, so maknanya kita hinakan kekuatan itu. Menghinakan kekuatan tadi sehingga seseorang tidak akan dapat sampai kepada peringkat ini melainkan dengan istiqamah, iaitu mengekalkan sabar serta berterusan serta bersungguh-sungguh. Okey. Dan tidak dapat sampai pada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan lama serta bersungguh-sungguh. Oleh itu mereka yang telah sampai pada peringkat ini termasuk dalam keadaan orang yang sabar. Ini seperti ditegaskan dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkatalah mereka itu rabbuna Allah, Tuhan kami, Allah ialah Tuhan kami, summastaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, kemudian mereka itu istiqamah di atas mengerjakan ketaatan, fala khaufun alaihim, maka tiada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tiada mereka itu duka cita. Tiada mereka itu duka cita. Okey? Semaknanya kita menghinakan apa saja keinginan yang ada kepada nafsu kita. Nafsu kita biasanya nakkan, contohnya apa keinginan nafsu contoh? Nakkan harta yang banyak, nakkan makan yang banyak. Lepas tu nakkan kekayaan, nakkan pangkat, darjat, kedudukan. Kan? Itulah biasanya lazimnya apa yang dikini oleh nafsu, yang diingini oleh nafsu kan. Maknanya biasanya nafsu ni biasanya tak pernah puas lah. Kerana nafsu ni tak boleh kita nak buang. Macam saya cakap sebelum ni, nafsu satu benda ataupun sifat yang tidak boleh dibuang dalam tubuh badan kita. Kerana kalau kita buang nafsu ni, maknanya apa nak jadi pada kita kalau kita tak ada nafsu? Kalau kita tak ada nafsu, maknanya kita nak makan pun tak boleh. Nak makan pun tak boleh. Tak ada nafsu. Atau kalau seandainya orang menghidangkan makanan yang sedap kepada kita, contohnya kari kepala kambing lah kan. Kari kepala kambing kan sedap kan. Yang masak tu pula memang pakar, memang sedap lah kalau dia masak kari kepala kambing tu. Dah duduk depan mata kita, dah melambai, dah senyumnya kambing depan mata kita tu. So maknanya nak tak nak kita pun balun lah, makan lah. Apa tunggu lagi? Mana keinginan nafsu tu lah. Tapi disebabkan oleh memang kita ni pantang. Doktor kata tak boleh makan. Tuan ni pantang. Kalau makan kan biasanya kalau ni pantang ni untuk kategori yang penyakit macam mana? Kalau kepala kambing, pening, darah tinggi. Darah tinggi kan. Semana orang darah tinggi tak digalakkan makan kepala kambing lah. Kepala ayam mungkin boleh lah. Kepala ayam semana tidak digalakkan. Tapi yelah, kalau ikut pada nafsu memang lendak. Tapi kita tahan keinginan tadilah. Macam tu. Ini adalah contoh-contoh yang boleh kita ambil tahulah. Ataupun contoh lain, kalau yang lebih berat ialah contoh orang yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka itu ditangkap, macam yang berlaku pada Bilal bin Rabah, Sumayyah kan, iaitu yang berlaku kepada para sahabat yang pada zaman kata Islam masa itu baru nak berkembang, di mana di kalangan para sahabat ada yang dipukul, diseksa dan sebagainya kan. Jadi kalau nak ikutkan, mereka boleh bertukar akidah mereka. Kalau mereka tak tahan dengan sesaan yang begitu berat, contoh bila berlambah kan, seksa, dipukul, diletakkan batu atas perut dia, lepas tu diheret di atas tangan padang pasir. Satu seksaan begitu berat. Begitu juga dengan saudara kita yang contohnya Rohingya, saudara kita yang mana di Syria dan sebagainya kan, di Palestin kan. Kalau nak kira kan, kalau tak sangguplah kan, tak kuatlah dari segi akidah dan juga pegangan kita tu, silap-silap boleh berbalik kita ataupun bertukar akidah kita.
kepada apa yang dikehendaki oleh orang yang menyeksa tadi kan. Okey. Contohnya bertuhankan kepada Saddam. Bertuhankan kepada Saddam. Kamu kena mengaku Saddam itu sebagai Tuhan. Kamu jangan mengaku Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Jadi kalau tidak kan kamu akan dipukul, diseksa. Siang, malam, pagi, petang diseksa. Jadi mana tahan. Bagi orang yang tidak kuat akidah mereka, jadi mereka akan mengikutlah apa yang dikehendaki oleh orang yang menyeksa tadi. Kalau orang kuat, dia tidak akan apa yang berlaku pun, walaupun nyawa dicabut sekalipun, mereka tetap berpegang dengan akidah mereka. Itu yang kita nak kan. Okey. Baik, kembali pada ayat tadi. Artinya bahawasanya mereka berkata, yang berkata Tuhan kami ialah Allah, artinya mengesahkan mereka itu akan Allah Ta'ala, kemudian melazim mereka itu akan taat, maka tiada ada ketakutan atas mereka dan tiada mereka itu duka cita, dan mereka itu disuruh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsu, wahai jiwa yang tenang, wahai yang mana-mana ruh-ruh yang sentosa, irji'i, kembalilah kamu ila rabbika, kepada Tuhan kamu, radiyatan maradiyah, hal keadaan Tuhan kamu tu yang redha lagi meredoi. Hal keadaan Tuhan kamu itu redha dengan pahala lagi diredoi pada sisi Allah Ta'ala dengan sebab amal kamu. Jadi orang-orang yang punya sifat nafsul mutmainnah ini orang-orang yang dah mempunyai ciri-ciri iman yang tetap. Ciri-ciri iman yang tetap, yang kukuh. Itu sebabnya mereka itu dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Waktu bila ni? Ketika mereka nak meninggal dunia ataupun mereka nak mati, nyawa mereka nak dicabut oleh malaikat maut, maka malaikat maut memanggil roh tadi dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang sentosa, wahai roh yang baik, irji'i ila rabbika, kembalilah oleh kamu kepada Tuhan kau, iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kamu, wahai roh, radiyatan mardiyah, hal keadaan Allah Ta'ala tadi yang redha lagi meredai kamu di atas amalan-amalan soleh yang kamu kerjakan ketika kamu hidup dalam dunia. Okey. Kemudian pepatah ada menyatakan bahawa kan, pepatah ada menyatakan bahawa apabila mati seorang anak Adam, maka malaikat akan berkata, bila mati anak Adam akan ada dua yang berkata, satu manusia, satu malaikat. Bila mati anak Adam, maka ada dua golongan yang berkata, satu manusia dan satu malaikat, golongan malaikat. Apa yang dikatakan oleh manusia? Bila mati anak Adam, maka manusia berkata, apa yang ditinggalkan dia? Apa yang ditinggalkan dia selepas dia mati? Kemudian berkatalah malaikat maut pula berkata sebaliknya, apa yang disediakannya untuk mati? Apa yang disediakannya untuk mati? Sedangkan manusia kata kan, apa yang disediakannya selepas dia mati. So maknanya harta benda dia, rumah dia, kereta dia, apa yang dia sediakan, apa yang ditinggalkan dia, apa yang ditinggalkan selepas dia mati. Itu manusia bila mati seorang Adam. Berbeza dengan malaikat. Malaikat akan berkata apa yang disediakannya selepas mati. Mana amalan dia? Amalan dia, apa yang disediakan amalan dia? Ada tak amalan soleh yang telah disediakan? Itu beza manusia dengan malaikat. Baik, seterusnya tuan-tuan, kulihat terjemahan tadi. Artinya hai yang mana-mana roh yang sentosa, kembali oleh kamu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala lagi diredai pada sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalan kamu. Okey. Ini seru adalah ia pada ketika mati. Nampak? Ini seru ketika mati. Mana malaikat tadi yang menarik roh itu,
malaikat maut yang menarik roh tadi, ketika manusia tu kalau dalam dunia dulu dia banyak mengerjakan amalan soleh, selalu semayang kata sehari semalam tu memang tak tinggal lah. Sembahyang sunat pun dia rajin buat, kan, sunat sama ada ba'diyah ataupun qabliyah. Lepas tu kata sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tasbih, sunat tahajud, rajinlah dia buat tu. Lepas tu bersedekah pula, membantu orang lain dan sebagainya. Jadi banyaklah amalan soleh lakukan. So maknanya bila dia nak mati, maka malaikat akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Baik, adapun pada hari kiamat besok, maka diserukan akan mereka tadi, pada khuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Pada khuli fi ibadi, maka masuk oleh kamu wahai hamba-Ku fi ibadi, dalam hamba-hamba aku. Masuk oleh kamu ke dalam tubuh hamba-Ku. Masuk oleh kamu ke dalam tubuh hamba-Ku, pada khuli wa dukhuli jannati, dan masuk oleh kamu dalam syurga. Pada khuli fi ibadi wa dukhuli jannati, maka masuk oleh kamu. Masuk siapa yang masuk? Roh tadilah. Kan bila kita mati kan roh telah pun berpisah daripada tubuh badan kita. Jadi besok, akhirat besok, di hari kebangkitan, maka roh semula akan kembali ke dalam tubuh badan manusia. Setelah ada yang tubuh jasad manusia ni yang hancur menjadi tanah, kan, dan ada yang tak hancur, kan, semua roh-roh tadi akan kembali semula mencari batang tubuh mereka. Kemudian mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimasuk ke dalam syurga. Ini bagi untuk orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Taala saja. Pada huli fi ibadi wa dukhuli jannati. Baik, kemudian yang kedua, pangkat yang kedua pula, pangkat yang lebih rendah. Tadi pangkat lebih tinggi, sekarang ni kita tengok pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru pada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru pada agama. Okey, yang kedua, bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dia dan kalah oleh yang menyeru pada agamanya. Maknanya keinginan nafsu tu dia lebih cenderung, berbeza dengan keinginan agama dia. Keinginan agama dia ada juga, dia nak buat baik pun ada, dia nak solat pun ada, dia nak zakat, semua dia ada. Tapi lah masa yang sama dia nak enjoy pun ada, dia nak orang kata berhibur pun ada, dia nak buat benda lara, buat dosa maksiat pun ada juga. So mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat ialah benda maksiat tadi, sedangkan benda agama tidak kuat, mana kalah. Dan menang oleh hawa nafsu dan menyeru diri oleh hati itu kepada tentera syaitan, dan menyerah diri oleh hati itu kepada syaitan. Syaitan pun berjaya menguasai akan dirinya. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini, setengah daripada puak ataupun kumpulan yang dikatakan bagi mereka itu, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. La'amla'anna jahannam, apa maksudnya tadi tuan-tuan? Selagi kami akan penuhkan ke dalam neraka jahanam itu, minal jinnati wan nasi ajmain, yang terdiri daripada golongan jin dan juga manusia, ajmain, semuanya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sambungan ayat itu, fazuku bima nasikum liqa'a yaumikum haza. Ini semua ni ayat dalam surah Sajadah. Ayat dalam surah Sajadah. La'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza inna nasinakum wazuku azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun. Betul tak? Ayat surah Sajadah. Apa maksudnya? Nescaya kata pendami Allah, selagi kami memenuhkan akan api neraka jahanam tadi yang terdiri daripada jinnah, daripada jin, wana dan manusia, ajma'in sekaliannya. Ini kumpulan yang kedua.
Semaknanya kumpulan dua ni terdiri daripada orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang golongan munafik, yang berpura-pura Islam. Zahir dia Islam tapi hakikatnya itu mereka itu menentang Islam itu sendiri. Ini kumpulan yang kedua, mana lebih rendah, pangkat lebih rendah. Dan ada bagi orang yang pada pangkat ini dua alamat. Dua alamat mana dua tanda. Salah suatu daripada keduanya bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat tetapi teruzur atas aku. Ini contoh benda yang ada dalam hati dia lah. Yang biasa ada dalam hati dia, contohnya aku ingin taubat tetapi teruzur atas aku. Malas lah nak taubat. Ataupun tunggulah aku sihat dulu. Dah aku sihat so aku taubatlah. Ataupun mereka ni suka melewat-lewatkan taubat. Okey. Aku ingin akan taubat tetapi teruzur atas aku. Mana teruzur? Tak nak taubatlah atau lekakan taubat. Maka tiada loba aku padanya. Masa tiada loba, aku tak ingin kepada taubat tadi. Maka orang ini yang putus asa lagi akan binasa. Orang macam ni akhirat besok dia akan dicampakkan dalam api neraka. Sama seperti ayat tadi, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Nescaya kami akan penuhkan neraka jahanam itu terdiri daripada kumpulan jin dan juga manusia semuanya. Kemudian alamat yang kedua atau tanda yang kedua bahawa tiada ada tinggal padanya keinginan pada taubat, tetapi berkata ia, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat penyayang, terkaya ia daripada taubatku. Dia bagi alasan macam tu lah. Dia kata Allah Ta'ala ni pemurah, Allah Ta'ala ni pengampun, Allah Ta'ala penyayang. Sebenarnya tak perlu aku nak taubat-taubat dah. Tak taubat pun tak apa, dia kata. So Allah Ta'ala ampunkanlah dosa aku. Kan dia sangat, Allah Ta'ala ni maha pengampun, maha penyayang. Dia tak fikir kan syarat untuk Allah Ta'ala terima taubat tu dia kena bertaubat. Ni dia tak nak bertaubat. Syarat nak terima taubat mestilah Allah Ta'ala, mestilah seseorang itu mestilah bertaubat, kan, berazam untuk meninggalkan apa-apa yang salah yang dia telah buat tadi. Kalau lihat pada rukun taubat kan, tapi dia tak nak buat benda tu. Dia kata dia bagi alasan Allah Ta'ala ni pengampun, kan sayang Allah Ta'ala sayang pada kita, tak taubat pun tak apa macam tu kan. Itu contohnya dia punya pendirian dia lah begitu. Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripada aku, dia kata. Syurga yang luas tu takkan sempit dah. Kalau aku tak taubat pun tak apa, kerana syurga luas. Bolehlah nanti akan duduk mana-mana dalam syurga tu. Walaupun depan pintu syurga pun tak apa, tak kisah. Tak kisah kan, janji dapat masuk syurga. Siapa yang nak taubatlah. Mungkin dia dapat lebih luas lah syurga dia, tapi aku dapat syurga yang sempit pun tak apa, janji aku masuk syurga. Maka orang ni tuan-tuan telah jadi akalnya tawanan bagi keinginannya. Makna akalnya telah ditawan oleh nafsu ataupun keinginan dia. Kalah akal dia. Walaupun dia ada akal tapi akal dia tak betul. Kan akalnya tadi telah menipu diri dia sendiri. Dan tiada memaki ia akan dia, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan pangkat, dan tiada memaki ia akan dia, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan pangkat. Bagi menunaikan keinginan, sampai situ kan, bagi menunaikan keinginan. Maka orang ini menjadi tawanan bagi keinginan nafsunya serta sentiasa mencari helah semata-mata untuk menunaikan setiap keinginan nafsu dia. Dia suka cari helah, suka mencari helah, suka berfalsafah istilah kita kan, suka berfalsafah. Alasannya supaya orang tak menyalahkan dia lah. Kan ada orang macam tu. Setelah dia buat janji macam-macam janji, lepas tu gagal menunaikan janji. Bila gagal menunaikan janji, dia buatlah alasan macam-macam. Kerana apa? Kerana gagal menunaikan janji tadi.
Ini antara manusia, sikap manusia begitulah. Kalau tak boleh menunaikan janji, so jangan buat berjanji. Ukurlah sendirilah kemampuan kita. Baik tuan-tuan. Kemudian pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Okey, sekarang tadi ada berapa pangkat tadi? Ada 3 pangkat kan? Mana orang sabar itu ada 3 pangkat. Pertama, pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Kemudian yang kedua, pangkat yang lebih rendah. Yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Dia ada kurungan sebenarnya, tadi kekurangan tu tak ada. Pangkat yang pertengahan, pangkat ketiga. Iaitu macam mana dikatakan pangkat yang pertengahan? Iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama, melawan ia akan yang membangkitkan hawa nafsu, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan dia itu akal pada ketika itu hasil oleh sabar, dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginan yang menyeru kepadanya syaitan, maka ketika itu telah luput oleh sabar. Okey, ni kumpulan ketiga. Maknanya kumpulan ketiga ni ada masanya menang syaitan, ada masanya menang ke agama dia. Ada masanya menang keinginan syaitan ataupun hawa nafsu tadi, dan ada masanya menang keinginan agama. Bila menang keinginan agamanya, maka dia mendapat title sabar. Bila dapat title sabar, maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya menang keinginan dia, nafsu dia, ataupun menang syaitan tadi, kan, maka kalah dia dalam sabar. Kalah dia dalam bab sabar. Bila kalah dalam bab sabar, maka dia tidak mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh juga menyebabkan kita mendapat dosa daripada Allah. Dan akhirnya kemungkinan besar kita akan boleh dicampakkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pangkat yang ketiga. Itu pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka sentiasa yang membangkitkan akan agama, melawan yang membangkitkan hawa nafsu, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal pada ketika hasil oleh sabar, dan terkadang menang oleh tentera syaitan, dan iaitu keinginan dan yang menyeru kepadanya syaitan, dan pada ketika itu telah luput oleh sabar. Dan orang yang ada pada ini pangkat masuk ia dalam puak yang bersungguh-sungguh. Orang yang berada dalam tahap yang ketiga ni tuan-tuan, ada masanya menang sabar, ada masanya menang syaitan ataupun nafsu. So maknanya orang ni masuk dalam kumpulan mana? Mereka ni masuk dalam kumpulan orang yang bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran, khalatu amalan salihah wa akharu sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim. Asallaha ayyatuba alaihim. Khalatu amalan salihah, maksudnya khalatu bercampurlah oleh mereka itu amalan salihah akan amalan salihah, wa akhara syai'a, dan yang lain itu amalan yang buruk. Asallah, mudah-mudahan Allah Taala ayyatuba alaihim, bahawa menerima taubat akan mereka. Mudah-mudahan Allah Taala menerima akan taubat mereka, disebabkan oleh berlakunya pencampuran amalan. Ada amalan baik dan ada amalan buruk. Kejap amalan baik menang, kejap amalan buruk yang menang. Serilah 50-50 kan. Berasaklah berdua tu. Tuan-tuan pun boleh terjadi macam tu juga kan. Ada masa kita pun berlaku macam tu. Ada masa okey, ada masa tak okey dan sebagainya. Okey. Seterusnya, artinya yang bercampur oleh mereka itu akan amal yang baik, dan yang lain ini yang jahat. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat, dengan syarat orang tu bertaubatlah. Dengan syarat orang kumpulan yang ketiga ni bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan alamat ataupun tanda bagi orang yang dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan. Okay, dan alamat bagi orang yang dalam pangkat ini, pangkat ketiga, bahawa meninggalkan dia akan setengah daripada keinginannya, iaitu keinginan yang dhaif.
dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Semaknanya keinginan dia ada dua. Kan? Keinginan manusia yang ada kumpulan ketiga ni dia ada dua keinginan. Satu keinginan dia tinggi, ada satu lagi keinginan rendah. So mana yang boleh kita kalahkan, kita kalahkanlah. Mana yang kita tak boleh kalahkan, memang tak boleh nak kalahkan. Macam tu kan? Iaitu keinginan yang dhaif dan lemah, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan dia akan keinginan yang kuat pada setengah masa dan tiada pada setengah masa yang lain. Dan ia sentiasa duka cita ke atas lemahnya nak lawan keinginan tadi, dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya tadi dan memeranginya. Maka inilah dikatakan perang yang lebih besar. Dia kata inilah perang lah. Berperanglah lawan nafsu tadi. Lawan nafsu tadi kan. Kerana dalam nafsu pun ada keinginan yang kuat, ada keinginan yang rendah. Kan? So mana keinginan yang rendah tu kalau boleh kita lawan. Kita boleh potong. Mana keinginan yang tak kuat tu, yang kuat tu mungkin kadang-kadang tak boleh tak mampu kita nak potong. So mana kita kalah kat situlah. Macamnya. Tapi walaupun kalah, tapi lepas tu kenalah perbaiki diri, muhasabah diri. Kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita bersyukurlah. Sesiapa yang dipanjangkan umur oleh Allah Taala untuk mereka bertaubat, orang-orang ini kenalah banyak bersyukur kepada Allah. Berbanding dengan orang-orang yang buat dosa dan maksiat, tiba-tiba dia meninggal dunia belum sempat bertaubat. Mana lebih baik? Orang yang sempat bertaubat ataupun tak sempat taubat? Sudah tentu orang yang panjang umur dan sempat bertaubat. Tapi ada juga orang yang panjang umur tak sempat bertaubat apa-apa pun. Macam tu juga perangainya. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, kan, sebaik-baik kamu khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu itu orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Sedangkan seburuk-buruk kamu ialah orang yang panjang umur dan buruk pula amalan dia. Buruk pula amalan, panjang umur 80 tahun, 90 tahun. Kan? Tapi masih lagi beli nombor. Beli nombor kan? Atau masih lagi memfitnah orang, menyalahkan orang. Dia je betul, orang lain tak betul. Tapi umur dah meningkat dah 80, 90 tahun. Kan? Ataupun masih lagi beli nombor ekor kan. Gitu. Sayanglah macam tu kan umur. Baik. Dan ada juga manusia yang menghabiskan masanya dalam penjara pun ada. Kan, menghabiskan masa dalam penjara. Contohnya kan apa dah? Haruan makan anak kan? Memperkosa anak sendiri. Kan buruk tu kan, buruk. Kan? Zuriat sendiri diperkosa. Sehingga ada yang melahirkan anak pun ada. Kan? Jadi akhirnya ditangkap kan, dikotan, disebat macam tu kan, kena penjara sampai 20 tahun 30 tahun dalam penjara. Maknanya masanya dihabiskan dalam penjara tu. Tapi kalau seandainya masa itu tak digunakan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, jadi habis macam tu lah masa dia. Malah tak ada perasaan menyesal di atas dia memperkosa anak sendiri kan. Anak darah daging sendiri pun dia nak perkosa. Ni memang orang kata dah hati dia orang kata dah dikuasai oleh syaitan lah. Baik, tuan-tuan. Dan ketahuilah bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Dan ketahuilah bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Tiada sunyi ia daripada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginan dia. Sekali lagi. Dan ketahuilah bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa.
Kerana barang yang mengenai akal manusia itu tiada sunyinya daripada dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Yang kedua, yang menyalahi akan dia keinginan. Pertama, setuju keinginan oleh keinginan. Yang kedua, tak setuju oleh keinginan ataupun menyalahi. Adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan. Sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar, kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebih ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya, maka jatuhlah ia ke dalam kebinasaan. Jatuhlah dia ke dalam kebinasaan. Ini yang pertamalah. Adapun yang setuju kan? Adapun yang setuju dengan keinginannya seperti sihat badan. Sihat badan kan? Satu benda yang setujulah dengan keinginan badan. Sihat badan, kemudian selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Okey, sangat berhajat pada badan. Contoh nakkan sihat badan, perlukan pada sabar jugalah kalau nak sihat badan. Kemudian selamat, nakkan selamat perlulah sabar. Nakkan kekayaan perlulah sabar. Nakkan kemegahan perlulah sabar. Nak dapat benda itu pun kena sabar juga. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui akan dia dan berlebih-lebihlah ia pada bersedap-sedap dan mengikut keinginannya, maka jatuh pula ia dalam kebinasaan. Hasil daripada sihat badan, manusia pun boleh binasa. Kan? Hasil daripada kekayaan, manusia juga boleh binasa. Kemegahan juga boleh membinasakan manusia. Okey? Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Kerana itu berkatalah sahabat radhiyallahu taala anhum, disudi ya? Disudi itu maksudnya apa? Disudi akan kami dengan percubaan, kesusahan. Disudi maknanya tak kala kami ditimpa dengan ujian kesabaran, ujian kesusahan. Disudi boleh mengatakan diujilah. Diuji kan? Diuji akan kami dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan diuji akan kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada sabar oleh kami. Tiada sabar oleh kami. Maknanya di kalam manusia ni ada masanya tuan-tuan, dia waktu dia senang dia tak sabar. Waktu dia susah dia sabar. Macam tu. Kan, waktu dia sihat badan dia tak sabar. Semua benda dia makan. Waktu dia sihat badan kan. Waktu dia sihat badan semua benda memujur lalu melintang patah je kan. Apa je dia disogok kan semua dia makan. Kan? Yang tak makan ialah besi dengan kayu je dia tak makan. Besi dengan kayu dia tak makan, tapi yang lain tu semua dia makan. Okey? Tapi bila dah sakit, tu dia. Dah terlantar, dah kena gaul lah, kena tu lah macam-macam kan. Okey? Semaknanya ada kalau manusia ni waktu dia susah boleh sabar, tapi bila dah senang dia tak boleh nak sabar. Kan? Ataupun mungkin lah bila dah senang tu ialah kadang dia mandang orang lain ni lemeh, kan, dia mandang hina lah pada orang lain ni sebab dia kekayaan yang dia ada. Itu sebab dia sebut macam tadi tu kan. Pertama tadi sihat badan, lepas tu sejahtera, selamat ni sejahtera lah. Lepas tu kemegahan, kekayaan. Kerana dengan kemegahan kekayaan tadi menyebabkan manusia hilang sabar. Hilang sabar kan. Bila dia susah, dia miskin, dia apa-apa kedana dan sebagainya kan. Mana ada kesabaran kat situ lah. Dia nak sebutkan dekat sini. Macam tu. Disudi ni boleh kita terjemahkan mungkinlah diuji lah. Diuji akan kami dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami. Dan diuji kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada sabar oleh kami. Okey? Bermula makna sabar padanya bahawa
tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui ia akan bahawasanya sekalian yang mereka itu penaruhan pada sisinya selagi akan diambil daripada pada masa yang hampir, dan bahawa tiada berlebih-lebih ia pada bersedap-sedap dengan dia. Sebenarnya disebabkan oleh dia nak berhati-hati tadi tuan-tuan. Dia tak nak termasuk dalam golongan orang-orang yang macam tadi. Maknanya bila dia sihat dia lupa diri, bila dia kaya dia lupa diri, mana bila dia megah dia ada kemegahan dia lupa diri dan sebagainya. Semaknanya dia benda macam tadi dia tak nak ambil lebih-lebih, tak nak lupa diri macam itulah. Sebabnya kekayaan tu dia nak ambil hanya sekadar saja, kemegahan pun dia ambil sekadar, tak nak lebih-lebih. Macam tu. Okey. Kemudian bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya sihat badan, sejahtera dan kekayaan dan kemegahan tadi, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian demikian tadi penaruhan pada sisinya selagi akan diambil daripada pada masa yang hampir. Semaknanya nyawanya boleh diambil pada bila masa saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau seandainya dia sonok-sonok sangat tadi dengan sihat badan, kekayaan dan kemegahan tadi, dan bahawa tiada berlebih-lebihlah ia pada bersedap-sedap dengan dia. Semaknanya dia tak nak berlebih-lebih, dan bahawa tiada lalai ia kerananya, dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya, dan bahawa menunaikan dia akan syukurnya. Maknanya oleh kerana dia tak nak tertipu dengan kemegahan, kekayaan, sihat badan, sejahtera dan sebagainya tadi, maknanya dia hanya mengambil benda tu tadi, kekayaan tadi hanyalah sekadar sahaja, sekadar mana dia tak berlebih-lebih macam tu. Disebabkan berlebih-lebih nanti, maka dia lupa diri, dia lalai dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga ialah bila dia kaya macam tu, dia tak ada sifat sabar dia tu kurang berbanding dengan dia miskin, mana sabar dia lebih tinggi lah berbanding dengan dia kaya. Baik, kemudian adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, maka 4 bahagi. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi akan hawa nafsu, maka 4 bahagi. Bahagian yang pertama mengerjakan taat. Macam tu. Habis. Cukup Kau apa tu? 8.50 dah. Dia kalau dah baca kitab ni tak sedar. Okey. Cukup sampai situ. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Okey, kalau ada soalan daripada jemaah? Ada. Tanda situ, adapun yang kedua tanda situ. Tak ada Tak ada soalan, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa ya wa afiyatin abdadi wa shifaa wa usadi wa diyaya wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa ilman taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. وسيادة فتاة علمنا ولنا قلوبنا بنور معرفتك وعارفين. اللهم وفقنا بالدين، اللهم وفقنا بالدين، اللهم اجمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مسلما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.